Kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat diberi peluang untuk menyambung lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-463, cetakan Dubai, faslun fi anna mu'jizati nabiyina Muhammad azharu min sa'iri mu'jizatir rusul. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi anna mu'jizati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam azharu min sa'iri mu'jizatir rusul. Fasal pada menyatakan bahawa mukjizat Nabi kita Muhammad ini yang paling zahir, yang paling jelas daripada mukjizat sekalian Nabi-Nabi yang lain. Qala al-Qadhi Abul Fadl qad atayna fi hadzal babi ala nukatin min mu'jizatihi wadihatin. Dan kami kata telah datangkan pada bab ini di atas beberapa faedah-faedah daripada beberapa mutiara-mutiara daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang begitu jelas, wa jumalin min alamati nubuwatihi muqni'atin, dan beberapa jumlah daripada tanda-tanda kenabian Nabi yang memberi muqni'ah, yang memberi kita keyakinan, fi wahidin minha al-kifayatu wal ghunyah, yang mana pada satu sahaja pun sudah memadai dan sudah mencukupi sebenarnya. Wa taraknal katsira siwa ma dzakarna, dan kami tinggalkan lebih banyak lagi selain daripada apa yang kami sebut itu. Waqtasarna min al ahadithi atiwali ala ainil gharadi, dan kami hanya khaskan daripada hadis itu hadis yang panjang itu ala ainil gharadi, di atas tujuan daripada maksud kami. Wa fassi al-maqsidi, dan juga fassi makna kita kata apa nama ni, kalau cincin itu fas dia panggil, permata lah, permata yang matlamat ataupun matlamat dan permata daripada tujuan kami tuliskan bab tersebut. Wa min kathiril ahadithi, dan daripada banyak hadis-hadis, wa gharibiha, dan gharib lafaz-lafaznya yang gharib, ala ma sahha, dan juga hadis-hadis yang gharib, yang jarang-jarang, ala gharibiha ay gharibil ahadith, hadis-hadis yang bertaraf gharib, yang kita kata tidak masyhur, ala ma sahha, kami hanya letakkan apa yang sah, washtahara, dan apa yang masyhur, illa yasiran, kecuali sedikit sangat, min gharibihi, daripada hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang kita kata tidak masyhur, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh bilangan yang tidak ramai. Mimma dzakarahu masyahirul a'immah, daripada hadis yang disebutkan oleh imam-imam yang masyhur. Wa hazafna al-isnad fi jumhuriha, dan kami hazafkan, kami tidak letakkan sanad pada kebanyakannya, talaban lil ikhtisar, kerana menuntut kepada keringkasan, kerana tujuan untuk meringkaskan hadis. Jadi kita nampak di sini bahawa Syekh tuan kitab kita Qadhi Iyad di sini menyatakan bahawa apa yang dibawa datang ini ialah perkara ataupun hadis-hadis yang masyhur berkaitan dengan
mukjizat Nabi, kelahiran Nabi. Dan kalaulah ada pun beberapa hadis yang mungkin darjatnya gharib, yang tidak diriwayatkan oleh ramai dan tidak masyhur, dan musannif sendiri tidak meletakkan sanad pada hadis tersebut kerana tujuan untuk meringkaskan supaya tidak dijadi panjang lah. Jadi di situ manhaj ataupun metod dalam bab ini, dalam isu ini, pengarang dah nyatakan di sini. Tinggal lagi lah kalau mereka yang ingin melihat kepada sumber hadis tersebut, maka lihatlah daripada tempat-tempat lain yang diambil sumber hadis tersebut. Antaranya Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi, Mawahib Ladunniyah Imam Qustalani, dan Imam Suyuti dan seumpamanya ulama-ulama yang mendatangkan hadis berkaitan ini secara musnadah, secara didatangkan sanad lengkap. Wa bihasabi hadzal bab, dan mengikut kepada bab ini, lau tuqsiya, kalaulah dihabisi ataupun dicari kesemuanya, an yakuna diwanan jami'an, dia mampu untuk kita jadikan satu kitab yang menghimpunkan. Satu diwan ni makna satu nuskah kitab yang menghimpunkan, makna besar lah, bukan sekadar bab saja. Satu kitab yang menghimpunkan, yashtamilu ala mujalladatin iddah, yang mengandungi di atas jilid-jilid yang banyak. Wa mu'jizatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam azharu min sa'iri mu'jizati rusuli, dan mukjizat Nabi kita itu ialah yang paling zahir daripada sekalian mukjizat para rasul, biwajhain, daripada dua wajah. Apa dia? Ahaduhuma kathratuha, banyaknya mukjizat Nabi ni. Banyaknya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lam yu'ta nabiyyun mu'jizatan illa wa 'inda nabiyyina mithluha, bahawa sesungguhnya tidak diberi kepada mana-mana nabi pun satu mukjizat kecuali pada nabi kita tu ada seumpamanya, au ma huwa ablaghu minha, ataupun yang lebih jelas, yang lebih lagi daripada itu. Jadi nabi kita ni Allah Ta'ala beri seumpama mukjizat nabi sebelum tu ataupun yang lebih lagi daripada itu. Wa qad nabbahan nasu ala dhalik, dan telah memberi peringatan orang ramai, manusia, umat di atas demikian itu. Fa in aradtahu, jika kamu inginkannya, fata'ammal fusulah hadzal bab, maka kamu telitikan fasal-fasal pada bab ini. Wa mu'jizati man taqaddama minal anbiya, dan mukjizat rasul-rasul yang telah terdahulu daripada para nabi, para rasul. Taqif, nescaya. Fa in aradta taqif ala. Ini jawab jawab syarat lah. Fa in aradta taqif ala dhalika, kalau kamu ingin mencarinya, kamu akan dapatinya. Taqif ala dhalika, kamu akan mendapati demikian itu, insya-Allah taala. Wa amma kaunuha kathiratan, adapun keadaan mukjizat Nabi itu banyak, fa hadzal Quran, ini Quran ini sendiri, wa kulluhu mu'jizah, kesemuanya itu mukjizat. Bayangkan 6236 ayat tu, semuanya mukjizat. Wa aqallu ma yaqa'ul i'jazu fihi 'inda ba'd al-a'immah al-muhaqqiqin suratu inna a'tainakal kautsar, dan yang paling kurang yang jatuh mukjizat i'jaz itu ialah di sisi kesebahagian para ulama lah, ialah surah inna a'tainakal kautsar. Itu surah yang paling pendek dalam Quran. Maka tahaddi yang datangnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jadi i'jaz dan juga cabaran yang datang tu Allah Taala sebut fa'tu bi surah, dengan satu surah. Maka surah yang paling pendek ialah surah inna a'tainakal kautsar. Au ayatun fi qadriha, ataupun satu ayat yang kadar bilangan kalimah-kalimah dalam inna a'tainakal kautsar. Dan itu juga menjadi petanda atau dhabit kepada pahala sunat membaca surah selepas daripada Fatihah lah. Jadi di sisi para ulama kita nyatakan untuk mendapat fadilat tersebut, maka paling kurang membaca surah inna a'tainakal kautsar ataupun yang seumpama dengannya, 3 ayat ataupun satu ayat yang seumpama dengan kadar kalimah dalam inna a'tainakal kautsar. Barulah makna dapat fadilat, kelebihan kita katakan membaca
surah setelah Al-Fatihah. Wa dhahaba ba'dhum ila anna kulla ayatin minhu kaifa kanat mu'jizatun, dan berpandangan sebahagian daripada mereka bahawa setiap ayat tu daripada Al-Quran itu, apa-apalah keadaan ayat itu, dia itu mukjizat dah. Bukan makna mesti satu surah, satu ayat tu dah dikira mukjizat dah. Wazada akharuna, dan menambah oleh sebahagian ulama lain, ila anna kulla jumlatin muntazimatin minhu mu'jizah, bahawa satu jumlah, satu ayat lengkap yang tersusun daripada Quran, walaupun satu jumlah ni bukan mesti ayat. Ayat ni dia ada permulaan, ada akhir kan. Mungkin dalam ayat tu ada beberapa kita kata jumlah-jumlah lain. Ni ayat-ayat Quran tu yang ada nombor tu lah kita kira mengikut adil kufi. Dalam masa kita bilangan ulama kufi, bilangan gitu 6, 2, 3, 6. Jadi dalam satu ayat yang panjang tu kadang-kadang terdiri daripada beberapa ayat-ayat pendek. Jadi sebahagian ulama mengatakan hatta satu ayat yang tersusun daripadanya dah dikira mukjizat. Wa in kanat min kalimah atau kalimatain, walaupun daripada satu kalimah ataupun dua kalimah. Wal haqu, maka pandangan yang benarnya ialah ma dzakarnahu awwala, ialah apa pandangan yang kami sebut mula-mula sekali, iaitu mukjizat itu dengan sekurang-kurangnya satu surah berdasarkan firman Allah Taala. Atas dasar apa ni? Atas dasar itu dalil yang datang. Jelas Allah Taala sebut tahaddi itu datang bi aqsa suratin minha. Sekurang-kurang ayat surah paling pendek daripada ayat-ayat Al-Quran tu. Lepas tu tengok tu dalil tu. Bukan atas dasar dasarnya ialah kerana berdalil tu. Sebab tu dipilih yang pertama. Kalau ikut dari segi mubalaghah, satu ayat lagi mubalaghah daripada satu surah. Alhamdulillah. Satu ayat lebih mubalaghah daripada satu surah. Tapi kenapa gitu? Kan itu yang dalil datang. Jadi ulama kita bukan ikut hawa nafsu memilih pandangan rajih dan seumpamanya. Allah Ta'ala sebut apa? Liqauli ta'ala fa'tu bi suratin mim mithlih. Datangkan satu surah seumpamanya. Wa huwa aqallu ma tahaddahum, dan itu yang paling kurang Allah Ta'ala cabar mereka. Ma'ama yang suruh hadha, dengan apa yang menolong ini juga, min nazarin, daripada penelitian, wa tahqiqin, dan juga tahqiq, yatulu bastuhu, yang panjang kalau kita nak huraikannya. Wa idza kana hadha, kalaulah sedemikian, fa fil qur'ani min minal kalimati, maka dalam Quran tu daripada kalimah-kalimah nahwun min 77,000 kalimah, hampir berapa? 70,000. 77,000 kalimah. 77,000 kalimah. Wa nayifin, dan juga lebih lagi. 77,000 kalimah. Okey. Jadi ala adadi ba'dihim, atas mengikut bilangan sebahagian mereka. 77. Kita 77,000 kalimah. Ingat tak berapa? Tak seru. Ngajar tak subjek ni? Tak ngajar. Fawasi dengan tu. Tak ingat ulum Quran. Kita tak ingat lah. Ingat ayat-ayat. Kalimah dah ingat. Ulama tu kira belaka dah tu. Tengok balik dalam ulum Quran dia. Adil ayah, adil kalimah, adil huruf, bilangan huruf. Ulama bilang huruf. Jadi mereka duduk tu bersama Al-Quran. Bukan duduk saja, kita duduk bersama FB, duduk bersama YouTube. Mereka duduk dengan Al-Quran, bilang kataan satu. Catat lah. Hari ni mungkin bilang surah daripada awal tak? Satu juzuk, tengok berapa bilangan huruf perkataan situ, berapa bilangan kalimah situ. Masa panjang kan. Lepas tu masa mereka barakah, masa kita dah berkah jadi pendek. Sebab tengok video tu, tengok cerita tu. Dah, Squid Game berapa jam dah. Siri. Okey. Mana tadi? Wa adadu kalimat, bilangan kalimah inna a'tainakal kautsar. 10 kalimat, 10. Betul tak? Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 10.
fatajazzu'ul Qur'ani, maka penjuzuk pembahagian Quran tu ala nisbati adadi, di atas nisbah bilangan inna a'tainakal kautsar, azyadu min sab'ati alafi juz'in, lebih daripada 7,000 juzuk. Kalau kita nak bilang tu, kullu wahidin, setiap satu itu, minha mu'jizatun fi nafsihi, itu dia dikira mukjizat pada dirinya sendiri dah. Thumma i'jazuhu kama taqaddama biwajhain, kemudian i'jaz yang datang itu daripada dua belah pihak. Tariqi balaghatihi, jalan balaghah ketinggian bahasa Al-Quran, wa tariqi nazmihi, dan jalan susunan ayat-ayat dalam Al-Quran. Fasara fi kulli juz'in min hadzal adad mu'jizatan, maka setiap juzuk daripada bilangan ini dua pula, pecah dua pula lah. Daripada 7,000 tu dipecah pula. Fatadha'afa al-adadu, maka berganda lagi bilangan, min hadzal wajhi, daripada aspek ini. Thumma fihi wujuhu i'jazil ukhra, kemudian daripadanya pula ada beberapa wajah i'jaz yang lain, minal ikhbari bil ulumil ghaib, daripada penceritaan tentang ilmu-ilmu perkara ghaib. Faqad yakunu fi suratil wahidah, dan boleh jadi pada surah yang satu, min hadhihi tajzi'ati, daripada pembahagian ini, al khabaru an asya'a minal ghaib, cerita-cerita tentang banyak perkara, tentang perkara-perkara ghaib. Kullu khabarin minha binafsihi mu'jizatun, setiap berita penceritaan itu dengan dirinya sendiri itu mukjizat yang berasingan dah. Fayatadha'aful adadu karratan ukhra, maka berganda lagi bilangan itu sekali lagi. Karratan ukhra ay marratan ukhra, berganda pula lagi. Thumma wujuhul i'jazil ukharu allati dzakarnaha, kemudian wajah-wajah bilangan kalimah. Terima kasih Ustaz Ahmad Salikin. Dia ada ni subjek kita belajar, kita tak ingat. Bilangan kalimah 77437. 77437 bilangan kalimah. 77,437. Ni ada dalam ulum Quran, akan bincangkan masalah tu. Huruf pun ada, huruf ada. Bilangan ayat itu khilaf antara adil madani, adil makki, adil kufi, okay, adil basri. Mana tadi ni? Jadi ilmu-ilmu Al-Quran ni kena serah pada ahli Al-Quran lah. Ahli Al-Quran. Kita nak bincang ilmu qiraat, kita bukan pakai qiraat. Kita pun duk kata qiraat ni tak ada zaman Nabi, ada saja. Kerana berdasarkan mushaf Jadi mengarutlah kali ya. Kenapa dah? Kita bukan bidang qiraat, jangan masuk bidang orang. Kita tahu bidang kita, kita bercakap dalam bidang kita. Okey. Mana tadi? Dia kata bilangan huruf 323,015. 323015. Jadi huruf ni sebenarnya dia akan ada perbezaan lah, sebab ada yang membilang tasydid huruf mudha'af tu, huruf yang syaddah itu satu, ada bilang dua. Kemudian ada bilang alif lam, kemudian ada bilang tak bilang alif yang alif pada mat tersebut, alif kecil kalau dalam mushaf kita lah. Itu semua itu memang adalah khilaf pada yang tersebut. Terima kasih. Bilangan huruf 323,015. Okay. Mana tadi ni? Dia kata hadza fi haqqil Quran, ini pada hak Al-Quran. Fala yakadu ya'khudhul 'addu mu'jizatihi, hampirlah tidak dapat membilang akan mukjizatnya. Ya'khudhul 'addu mu'jizatihi, pembilangan itu tak mampu untuk mencapaikan mukjizatnya. Wala yahwil hasru barahinahu, dan tidak mampu untuk diterhadkan, untuk dicakupkan, dihadkan akan dalil-dalilnya, kerana terlampau banyak. Thummal ahadithul waridatu, kemudian hadis-hadis yang datang, wal akhbaru as-sadiratu anhu alaihi salatu wassalam, dan berita-berita cerita yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-abwab, pada bab-bab ini. Wa amma dalla ala amrihi, dan apa yang menunjukkan atas perkara demikian itu, mimma asyarna, daripada apa yang telah kami tunjukkan itu, ila jumalihi, secara keseluruhannya, tablughu nahwan min hadha, hampir seumpama ni juga, daripada sunnah-sunnah. Tadi daripada Quran, ini daripada sunnah pula, daripada akhbar dan daripada hadis. Okey, itu yang pertama.
Wal wajhu tsani, wajah yang kedua, wuduhu mu'jizati sallallahu alaihi wasallam, jelasnya mukjizat Nabi ni. Fa inna mu'jizati ar-rusuli, kerana mukjizat para rasul, kanat biqadri himami ahli zamanihi, mengikut himmah kekuatan ahli zaman tersebut. Wa bihasabil fanni alladhi sama fi qarnihi, dan mengikut ilmu, ilmu yang tinggi pada kurun tersebut, pada zaman tersebut. Ilmu mana ataupun aspek mana yang pada zaman Nabi tersebut itu terserlah. Falamma kana zamanu Musa, ghayatu ilmi ahlihi as-sihr. Tatkala pada zaman Nabi Musa, ghayah, ataupun kita kata setinggi-tinggi ilmu ahli ketika itu ialah ilmu sihir. Sebab tu ahli sihir ni dekat dengan Firaun, dengan kerajaan, dengan raja dia. Sebab apa? Sebab itu yang diangkat ketika itu. Dari kerana itu, bu'itha ilaihim Musa, maka dibangkitkan kepada mereka Nabi Musa, bimu'jizatin, dengan mukjizat, tushbihu ma yadda'una qudratahum alaihi, seumpama perkara yang mereka mendakwa mereka mampu buat. Faja'ahum minha ma kharaqa adatahum, lalu Nabi Musa mendatangkan sesuatu yang dapat mencarik kebiasaan dan adat mereka. Walam yakun fi qudratihim, tapi tak mampu mereka buat. Wa abtala sihrahum, dan Nabi pun membatalkan sihir mereka. Wa kadzalika zamanu Isa, demikianlah pada zaman Nabi Isa, aghna ma kana at-tibbu, perkara yang paling bernilai pada zaman tersebut ialah ilmu tib, ilmu perubatan. Wa awfaru ma kana ahluhu, dan itulah yang sehebat-hebat semula-mula ahlinya, orang yang dalam bidang perubatan. Faja'ahum amrun la yaqdiruna alaih, maka Nabi Isa membawa datang perkara yang mereka tidak mampu buat. Wa atahum ma lam yahtasibuhu min ihya'il mayyit, dan Nabi Isa mendatangkan kepada mereka perkara yang mereka tidak sangka-sangka. Min bayaniyah, daripada apa? Min ihya'il mayyit, menghidupkan yang orang mati. Wa ibra'il akmahi, dan menyembuhkan orang buta. Wal abrasi, orang sakit sopok. Duna mu'alajatin, tanpa rawatan. Wala tibbin, tanpa perubatan, tanpa obat, tanpa rawat. Wa hakadha sa'iru mu'jizatil anbiya, demikianlah lain-lain mukjizat para nabi. Thumma inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jumlatu ma'arifil Arab, dan himpunan makrifat pengetahuan orang Arab. Wa ulumiha, dan ilmu orang Arab, arba'atun, ada 4. Apa dia? Al-balaghah, ilmu balaghah, ilmu percakapan yang balaghah ni, yang sastra ini. Wasyi'ru, syair. Wal khabaru, berita-berita. Wal kahanatu, dan juga penujuman, penilikan, tilik. Fa'unzila alaihi al-Quran, maka Allah diturunkan ke atas Rasulullah Al-Quran, al-khariqu li hadhihi al-arba'ah, yang dapat mencarikkan, memusnahkan keempat-empat ini. Fusulin, arba'atin, fusulin minal fasahah, beberapa fasal daripada kefasihan. Wal ijaz, bentuk ringkasnya ayat. Wal balaghati, balaghah dan sastranya. Al kharija an namati kalamihim, yang terkeluar daripada sistem ataupun acuan kebiasaan percakapan mereka. Quran ni susunan ataupun gayanya luar daripada percakapan biasa yang mereka susun, daripada syair-syair mereka. Min nazmil gharib, daripada susunan yang pelik. Wal uslubil ajib, dan uslub yang begitu ta'ajub. Alladhi lam yahtadu fil manzumi ila tariqihi, yang tidak akan mendapat jalan hidayah, mendapat jalan untuk menyusun kepada jalan itu. Tak ada orang boleh susun begitu. Wala alimu fi asali bil auzani manhajahu, dan mereka tidak tahu pada uslub wazan-wazan susunan itu manhaj, bagaimana cara nak buat. Wa minal akhbari anil kawaini wal hawadith, dan cerita-cerita tentang perkara yang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Wal asrari, dan rahsia-rahsia. Wal mukhabbaati, benda-benda yang tersembunyi. Wal dhamair, yang berada dalam hati. Fatujadu ala ma kanat, lalu didapati apa yang diberitahu tu ala ma kanat, mengikut apa yang betul sebagaimana diberitahu. Wa ya'tariful mukhbaru anha
dan mengiktiraf dan mengakui sendiri orang yang diberitakan tu bisihhati dzalika wa sidqihi, tentang benar sahihnya dan benarnya apa yang disebut. Wa in kana a'dal adu, walaupun orang itu musuh yang paling ketat. Terpaksa akui apa yang Quran turun tu betul sebagaimana diberitahu. Banyaklah contoh kisah orang munafik. Tuhan cerita apa dalam hati. Mereka tak boleh nak tipu. Hak dalam hati Tuhan cerita. Siapa tu bit luar dalam Quran, dalam surah, dalam ayat. Fa'abtalal al-kahanata. Maka Quran ini membatalkan penunjuman. Allati tasduku marratan wa takdhibu ashran. Yang mana tilik-tilik ni, ilmu nujum ni, benarnya 1, tipunya 10. Benar tu kebetulan lah. Thumma jittathaha min asliha. Kemudian Allah Ta'ala memotongnya, memutuskannya daripada akarnya, daripada pangkalnya. Birajmi syuhubi, dengan merjamkan, melontarkan bintang-bintang, tahib bintang. Jadi mereka, bantuan-bantuan jin dan syaitan tak boleh dah nak mencuri rahsia-rahsia langit, apa yang akan berlaku kat dunia ni, dah dipotong secara daripada terus, tak boleh mampu dah. Warasdin nujum, dan juga dengan ancaman daripada bintang-bintang ni lah. Wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa ja'a minal akhbar, dan datang daripada khabar-khabar, cerita-cerita, anil qurun salifah, daripada kurun-kurun terdahulu, wa amba'il anbiya, dan cerita para nabi, wa umamil badi'ah, umat-umat yang telah hilang, yang telah dihapuskan, wal hawadithi al-madiyah, peristiwa-peristiwa yang telah lalu, ma ya'jazu man tafarragha li hadzal ilm an ba'dihi, perkara yang melemahkan orang yang menghabiskan usianya untuk ilmu ini, nak datangkan sebahagian pun lemah juga. Apatah kesemuanya. Orang yang memang pakar dan menghabiskan ilmu dia, masa dia untuk belajar tentang perkara ini, nak dapat sebahagian pun payah, apatah lagi kesemuanya. Alal wujuhil lati basatnaha, mengikut wajah jalan yang telah kami huraikan terdahulu. Wa bayyana al-mu'jiza fiha, dan kami terangkan mukjizat padanya. Thumma baqiyat hadhihi al-mu'jizatu al-jami'atu, kemudian kekallah mukjizat yang menghimpunkan ini, di hadhihi al-wujuh, dengan wajah-wajah aspek-aspek ini, ila al-fusulil ukhari, kepada fasal-fasal yang lain, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, fi mu'jizatil Quran, pada mukjizat Quran, thabitatan, kekal dia, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Bayyinatal hujjati, yang mana dia menerangkan hujah-hujah likulli ummatin ta'ti, kepada setiap umat yang mendatang. Wala yakhfa wujuhu dhalika ala man nadhara fi, dan itu tidak tersembunyi lagi wajah mukjizat itu kepada setiap orang yang memerhatikannya. Wa ta'ammala wujuha i'jazihi, dan meneliti wajah i'jaz yang terdapat. Ila ma akhbara bihi, lagi sehinggalah apa yang diberitahu daripadanya, minal ghuyub, daripada perkara-perkara ghaib, ala hadhihi sabil, mengikut jalan ini. Fala yamurru asrun, tidak berlalu satu zaman, satu masa, wala zamanun, dan satu zaman, illa wa yadhharu fihi sidquhu, kecuali akan nyatalah pada zaman tersebut kebenarannya, bizuhuri mukhbarihi, dengan zahirnya apa yang diberitahu itu, ala ma akhbara, mengikut apa dan cerita yang diberitahu. Fayatajaddadul iman, maka akan bertambahlah iman. Wa yatadhaharul burhan, dan akan menjadi lebih kuatlah bukti-bukti itu. Walaisal khabaru kal'iyad, dan sungguhnya tidaklah sama penceritaan dengan melihat sendiri. Cerita tu ya, tapi mal melihat bila berlaku sungguh sebagaimana Nabi beritahu, itu lebih menguatkan iman. Kama qila, laisal khabar kal'iyad. Walil musyahadati ziyadatun fil yakin, dan penglihatan itu, melihat sendiri, menyaksikan sendiri itu tambahan di atas keyakinan. Kalau kita dapat lihat dengan bukti, itu lebih meyakinkan. Wan nafsu asyaddu tuma'ninatan ila ainil yakin, dan jiwa kita itu lebih sangat rasa tenang kepada ilmu ainil yakin, melihat sendiri itu. Minha ila ilmil yakin, sekadar tahu, yakin. Kalau lihat sendiri, itu lebih yakin. Wa in kana kullun indaha haqqan, walaupun setiap satu tu memang benar belaka.
Tapi dengan tambahan dapat menyaksikan sendiri, itu lebih menguatkan. Wasairu mu'jizatir rusuli, dan lain-lain mukjizat para rasul tu inqaradat binqiradihim, hilang dengan hilangnya zaman rasul tersebut. Wa udimat bi'adami dhawatiha, dan hilang mukjizat itu dengan hilangnya zat-zat mukjizat tersebut. Wa mu'jizatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat nabi kita la tabidu wa la tanqati'u, tidak hilang dan tidak putus. Wa ayatuhu yatajaddadu wa la yadmahillu, ayat-ayat bukti itu sentiasa dibaharui, sentiasa baharu dan tidak hilang sama sekali. Walihadza asyara alaihi salam, dari kerana ini telah mengisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulihi فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا في ربري. Ini rawi daripada Imam Bukhari yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Haddathana al-Bukhari haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah haddathana al-Layth an Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. Tidak ada daripada para nabi satu nabi pun kecuali diberi kepadanya daripada ayat-ayat bukti yang seumpamanya akan beriman manusia. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya, dan hanya saja yang diberi kepadaku ialah wahyu yang Tuhan wahyukan kepadaku. Fa arju anni aktharuhum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku harap bahawa akulah orang yang paling ramai pengikut pada hari kiamat. Hadza makna al-hadis inda ba'dihim, ini makna hadis di sisi sebahagian mereka. Wa huwa adh-dhahiru, inilah yang zahir, was sahihu, dan sahih insya-Allah. Wa dhahaba ghairu wahidin min al-ulama fi ta'wil hadha al-hadis wa dhuhuri mu'jizati nabiyina. Sebahagian dari dhahaba ghairu wahid, telah berpandangan, bukan seorang sahajalah, telah berpandangan ramai daripada ulama atau sebahagian daripada ulama fi ta'wil hadzal hadis, pada mentakwilkan hadis ini, wa zuhuri mu'jizati nabiyina, dan zahirnya mukjizat nabi kita alaihi salam, ila makna akhar, mereka mentakwilkan kepada makna lain, min zuhuriha, daripada nyatanya mukjizat, biqauniha wahyan wa kalaman, dengan bahawa mukjizat itu sebagai wahyu dan kalam. La yumkinu takhyilu fih, yang tidak boleh ditakhyil, dibuat di khayalan, makna tidak boleh dirupakan. Wala tahayyud, dan tidak boleh dibuat helah. Perkara yang mana tak boleh orang nak buat khayal, nak reka ataupun nak buat helah. Wala tashbih, dan tak boleh nak buat persamaan dan yang serupa dengannya. Fa inna ghairaha, kerana selain mukjizat Quran ini, min mu'jizatir rusul, daripada mukjizat para nabi, qad ramal mu'anidun, sungguhnya berkehendak dan ada cita-cita orang yang nak melawan itu, laha, untuk membuat mukjizat tersebut, bi asya'a, dengan beberapa perkara, tami'u fi takhyil, yang mereka ingin untuk menghayalkan, merupakan dengan mukjizat itu, ala du'afa, di atas golongan-golongan yang lemah iman. Contoh, ka'ilqa'is saharati hibalahum, seperti melemparkan ahli sihir tali mereka. Wa'isiyahum, dan juga tali mereka itulah. Wa shibha hadha mimma yuqayyiluhu sahih, dan seumpama ini daripada perkara yang menghayalkan, membuat khayalan oleh tukang sihir, au yatahayyalu fi, atau membuat helah. Apa maksudnya? Mukjizat Nabi dulu, contohlah kita kata Nabi Musa, mukjizatnya ular kan, tokak jadi ular. Jadi mukjizat seumpama tu ada ahli sihir atau orang zaman tersebut ada cubaan untuk meniru dia. Faham tak? Dengan apa? Buat seumpama ataupun ubahkan pandangan nampak macam ular juga. Dengan mereka melemparkan tali tu. Jadi mana ada boleh ditiru lah. Tapi memang takkan sama. Mana ini khayalan, ini sihir, ini bukan sihir, ini mukjizat. Tapi ada cubaan dan ada bentuk takhyil. Cubaan untuk membuat orang tu khayal dan nampak lain, dan juga helah. Wal Quran laisa lil hilati wala lis sihri fihi fi takhyili fihi amal.
Adapun Quran, ini kalam yang tak mampu dibuat helah dan tidak ada sihir untuk nak khayalkan. Tak ada cara untuk sihir nak khayal. Tak boleh. Fakana, mana boleh nak reka tu? Makna kemampuan tu sendirilah. Mampu tak buat Quran. Kalau macam ni boleh khayalkan ubah bentuk, nampak macam serupa tapi tak serupa. Quran ini tak ada jalan pun untuk dibuat helah dan sihir untuk buat khayal nampak seumpamanya. Fakana min hadzal wajh indahum. Ini pandang maka daripada aspek inilah di sisi sebahagian ulama ini azhar. Mukjizat Nabi ini lebih zahir min ghairihi daripada mukjizat lain minal mukjizat. Kama la yatimu li syairin wala khatib, sebagaimana tidak akan jadi sempurna bagi penyair dan juga khatib, orang yang khutbah itu, ayakunu syairan aw khatiban, bahawa dia itu jadi penyair atau khatib bidarbin minal hiyali wat tamwih, dengan satu bentuk daripada helah dan juga tamwih. Tamwih ni makna saduran ataupun kita kata penipuan. Dan nak tutup dengan penipuan tak boleh. Orang tu nak menipu dia syair. Boleh ke? Cuba syair sekali. Syair lah. Oh, tak boleh. Tipuan tak boleh. Makna bentuk dia orang yang mengaku dia khatib, berkhutbah, mahir berkhutbah. Cara macam mana? Cuba khutbah lah. Jadi tidak ada cara lain dah. Nak helah ke nak tipu. Dia kena tunjukkan betul atau tidak dia boleh buat. Itulah umpama bila melibatkan Quran ni begitu. Buat sungguhlah. Cuba buat macam Quran. Wa ta'wilul awwal, kata tuan syekh kita Syekh Qadiyah, takwil yang pertama akhlasu arda, ini lebih suci, lebih murni dan lebih meredakan. Nampak? Mana hak ni bentuk ni aspek kedua dia kata kenapa mukjizat Nabi lebih zahir daripada aspek yang kita bincang tadi. Qadiyah kata yang mula-mula tu lebih zahir kenapa? Banyak aspek, kerana dia tu lebih kekal, lebih jelas, lebih ni. Wa fi hadha ta'wil tsani, dan pada takwil yang kedua ni ma yughammadul jafnu alaihi wa yughda, perkara yang makna menundukkan kelopak mata dan juga menundukkan pandangan. Makna macam kita tak apa nak tengok sikitlah. Makna tak apa nak kuat lah. Yang hujah kata kerana apa? Kerana aspek tak boleh dibuat perserupaan tu saja. Nampak tak? Wajah kedua tadi yang kita hurai, contoh tongkat Nabi Musa tu, dia kata tak berapa nak diterima sangat lah. Macam ada iskal lagi ataupun tidak sekuat sebagaimana wajah zahirnya mukjizat sebagaimana yang disebut pada mula-mula. Okay. Itu wajah yang kedua. Wa wajhun thalithun, dan wajah yang ketiga ala madhhabi man qala bisarfah, mengikut mazhab orang yang berpandangan tentang berlakunya sarfah. Berlakunya sarfah. Sarfah tu apa sarfah? Ini berkait dengan Al-Quran itu mukjizat dengan diri Quran itu. Pandangan Mu'tazilah mengatakan Quran itu mukjizat kenapa? Bisarfah. Kerana Allah Ta'ala palingkan kemampuan orang Arab untuk buat. Kalau Tuhan tidak ada palingan dan juga tidak ada sekatan daripada Tuhan, orang Arab boleh buat seumpamanya. Gitu. Jadi mukjizatnya pada sarfah, bukan pada diri Quran. Rasanya berhenti sini, ingat dah habis kot. Sebab kita ada kerja sikit pagi ni, insya-Allah kita berhenti di sini untuk pagi ini. Kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jadi soalan apa tak ada ni sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Alhamdulillah.